Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi untuk siri yang kedua, bagaimana untuk kita nak set up kita punya LMS atau knowledge base punya business dalam Ticket Fix. Hari itu saya dah tunjukkan bukti income saya dan platformnya. Hari ini siri kedua ialah kita nak set up, kita nak bincang sikit tentang bagaimana atau apa ciri-ciri LMS atau knowledge based business yang menarik yang anda harus buat. Okey. Pertamanya, anda haruslah, syarat pertama untuk buat bisnes dalam yang melibatkan video tutorial ni, anda harus appear dalam video anda. Contoh, maksudnya macam ni. Macam sekarang, anda nampak kan? Saya appear dalam video saya. Itu paling penting sebab customer atau student nak tengok kita punya presentation atau nak tengok guru dia. Ada orang buat course ataupun video pembelajaran, dia tak masuk diri dalam video, dia hanya dengan suara. Bukan tak boleh, tapi kurang engagement. So, saranan saya untuk orang lebih engage dengan kita, kita sendiri kena ada dalam video tu. Tak kisahlah anda nak buat guna apa mood atau apa style. Yang penting anda harus ada dalam video. Anda nak buat bentuk bulat, 3 segi, 4 segi atau anda buat full macam saya ni, terpulang. Okey? Itu terpulang. Yang penting hadirkan diri dalam video yang anda buat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada cantik nota ni untuk anda. Nanti anda akan nampaklah dekat sini nota dia. Yang kedua ialah Yang kedua, kalau boleh, apabila kita buat video lesson pengajaran yang anda ada dalam videonya, anda mungkin kalau komputer base, anda harus macam ni lah. Anda menghadap dengan komputer dan tukar mode untuk tunjuk. Anda juga boleh buat video contohnya proses, dalam bentuk proses yang bukan komputer base, mungkin proses menanam, menggoreng dan sebagainya. Of course, sama juga saya sebut, anda harus berada dalam video. Tetapi yang kedua, syarat paling penting, kurangkan editing. Apa maksud kurangkan editing? Maksudnya kurangkan buat silap. Apabila anda hadir dalam video, anda kurang editing dalam video, bermakna anda betul-betul well-versed dalam konten anda. That's why maksud saya kurangkan edit. Bila banyak edit, maksudnya banyak silap. Bila banyak silap, maknanya orang mungkin boleh beranggapan dia ni tak pandai sangat. Sebab tu banyak kontennya, banyak edit, banyak cut. Sebab dia tak natural. Macam saya sangat kurang edit. Walaupun saya kadang-kadang tersasul cakap, saya teruskan. Sebab itu adalah natural. Seolah-olah macam kita sedang bentang direct. Kan? Bila bentang direct, batuk sikit ke, atau salah sebut ke, atau salah sikit, biarkan. Sebab itulah natural presentation dan orang nampak kita sangat master dengan konten kita. That's why saya kurang edit video saya. Kalau teruk sangat kesalahan atau bunyi gangguan luar, then edit. Kan? Tiba-tiba lah apa benda jatuh kena kepala kan, edit lah kan. Tapi kalau boleh, benda yang sikit-sikit, biarkan. Biar natural, audience nampak, kita confirm dengan apa yang kita sampaikan. Sebab tu saya pakai nota ni, nak tengok. Okey. Yang kedua, yang ketiga. Tadi yang kedua kan. Apa lagi nak kata? Okey. Yang ni penting. Apabila kita mengajar dalam online kelas, gunakan bahasa yang paling mudah yang hampir semua orang faham. Kalau benda IT yang jargon-jargon tu, kita kena ada explanation. Kita kena cipta istilah sendiri yang dekat dengan customer kita. Atau kalau bahasa pendidikan dia panggil contextual learning. Kan? So maknanya kita boleh perkenalkan istilah dalam knowledge kita. Kalau kita doktor, memanglah istilahnya besar-besar, tapi kena explain apa maksudnya. Yang simple yang orang faham. Selalunya kalau kita tengok dalam filem English, dia akan kata English please. Walaupun masalah itu dia cakap English, tapi dia cakap English please, maksudnya
bahasa yang mudah lah. Jangan aku bagi bahasa jargon-jargon. Kan? Itu maksud English please. Kadang-kadang kan. So, sama juga dalam kes ni. Kalau kita menggoreng, kalau dah memang lada hitam, tu lada hitam lah. Kan? Tunjuk lada hitam. Tapi kalau kita buat benda-benda yang agak teknikal, yang orang tak faham, permudahkan. Sebut, tapi ada explanation untuk permudahkan. Okay. Yang ketiga, yang keempat, kita punya penerangan, kita punya video mesti dibuat dalam bentuk bersiri. Seterusnya harus ringkas dan cepat sampai. Kita memang expert dalam konten kita, tapi bagaimana kita nak orang luar faham, kita kena ringkaskan. Ringkas tidak bermakna sampai potong jalan yang mana yang crucial, yang patut buat, tak. Ringkas maksudnya kalau ada dua jalan, kan. Contohnya kalau biasanya yang meringkas ni shortcut dalam komputer lah. Kalau guna shortcut, orang kadang-kadang tak faham. Kena guna long cut, kan? Kena jalan-jalan panjang. Sebab dia nak tahu kat mana. Dah tunjuk long cut dan boleh shortcut. Dan lepas tu kita ringkaskan semua shortcut. Okey. Yang kelima, macam saya sebut di awal siri yang lalu, harga untuk kita promote ke dalam YouTube ataupun ke dalam kita punya bengkel, khusus ini adalah Thinkific, haruslah bawah $10. Bawah $5 lah. Okay. Sebab convert kalau $10 darab 4 dan RM40, confirm orang Malaysia tak beli. Pengalaman saya. Pengalaman anda saya tak tahu. Pada orang luar, kita jual kat Mak Saleh luar sana, $10 tu murah. Tapi sebab kita promote untuk Malaysian, $10 darab RM4, $4 Malaysia dan RM40, confirm orang Malaysia tak beli. Orang Malaysia akan beli knowledge RM10 ke bawah. Sebab itu budaya kita. Kita belum bersedia untuk belajar dengan kos yang mahal. Kan? Kalau bengkel online RM30 pun orang dah rasa mahal. So, kos kita haruslah ada value added satu hal. Tapi haruslah reasonable. Satu, kerana kita orang baru. Orang tak kenal kita. So, kita nak promote diri kita dengan turunkan harga sedikit. Okay. Sebab kadang-kadang saya tengok ramai orang buat kos online yang bila kita buat online, kita kena tahu kos sangat kurang. Kita hanya guna komputer dan internet, elektrik. Itu pun kalau kita tak jual pun kita memang guna. Tak macam kita buat kos dekat dewan. Sewa dewan, kena tempat makan dan sebagainya kan. Okay. So, itu mungkin mahal. Kadang-kadang saya tengok kos orang buat doctorate course kan. Memang bunyinya macam canggih lah. ANOVA ke, macam-macam lah kos yang doctorate-nya berkaitan kan. Kalau face to face, 250 agak berbaloi. Sebab yang ngajar tu doktor kononnya. Dan kos tu memang orang cari kan. Tapi bila buat online, yang mana kita punya participant unlimited, tak payahlah sampai 250 juga. Kalau anda buat kos online, kad separuh pun dah cukup. Anda akan dapat ramai lagi akan masuk. Okey. 250 campur dewan, campur makan. Kalau sekarang makan sendiri dekat online kan, dewan tak payah sewa, jadilah kalau RM100. Apa salahnya? Ramai orang akan masuk. Tapi terpulanglah pada anda. Okey. So, tapi untuk kes saya sarankan bawah $5. 5 kali 4 pun dah RM20. Okey. Sebab anda hanya buat sekali dan itu saja kerja anda buat. Orang akan datang berkali-kali. Okey. That's why saya ajar anda gunakan LMS. Jangan kurangkan kalau boleh, kurangkan kos yang bersemuka yang perlu banyak kali ulang benda yang sama. Sebab tu saya kata, bila kita buat kos, kita plan betul-betul mengajar biar berseri. Jangan satu video short panjang habis, tak. Mengajar biar berseri. So, topik by topik. So, kita tak payah ulang, orang pun tak jemu mendengar. Sebab dia boleh skip by topik. Okey. Yang keenam, jangan lupa, walaupun siapa anda, kos apa yang anda buat, berikanlah sijil kepada pengguna anda. Sijil pula, janganlah sijil cincai-cincai, buat dengan word sebab design lah sikit sijil. Mintalah kawan design kalau tak pandai design. Dan bagi sijil. Sebab sijil itu adalah tanda penghargaan kita kepada dia yang sudi datang hadir. Dan orang juga nak bukti dia belajar. Mungkin sijil tu tak berguna untuk, tak ada nilai sangat dalam value untuk dia naik pangkat ke. Tapi kadang-kadang ada orang nak perlukan sijil untuk kepuasan dia, collection diri dia. Okey. Dan macam saya cakap tadi,
pecahkan kos-kos anda itu mengikut topik, dan bila dalam topik tu bercakap hanya tentang topik itu saja. Topik lain bercakap dalam video lain dan kita akan gabung. Itulah antara beberapa tips yang saya dah buat untuk saya jual kos-kos berbayar saya di internet. Okey. Banyak lagi siri yang akan datang. So bagi anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan anda akan dapat update dari saya. Bagi anda yang dah subscribe, terima kasih. Jumpa lagi dalam siri yang akan datang, Tinker Fix. Bye bye. Assalamualaikum.